A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang saya ucapkan kepada semua muslimin dan muslimat kepada sesi kita pada kali ini. Dalam sesi kita pada kali ini, kita nak kupaskan kitab yang berjudul Penggunaan Bahan-Bahan yang Haram dan Najis dalam Makanan dan Ubat-ubatan, yang dikarang oleh salah seorang profesor, iaitu Profesor Nazih Hamad. Yang kitab ini sebenarnya adalah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Asal judulnya adalah Al-Mawad Al-Muharramah wan Najasa fil Ghidha'i wad Dawa'i bainan Nadhariyah wa Tatbiq. Kan, sebuah kitab dalam bahasa Arab yang ditulis sekitar pada tahun 1965, dan kita nak kupaskan isu-isu semasa yang berkaitan dengan makanan dan juga ubat-ubatan. Jadi sebagai saya nak mulakan dengan recap terlebih dahulu, ulang kaji sikit apa yang kita pernah bahaskan sebelum ini. Jadi kitab ini, karangan Dr. Nazih Hamad ini terdiri daripada 13 bab, kan? Dan kita dah bahaskan bab yang pertama, dah selesai bahaskan. Kita sedang membahaskan bab yang kedua. Bab yang pertama yang kita dah bahaskan adalah berkaitan dengan kaedah asal sesuatu itu adalah halal dan suci. Jadi Dr. Nazih Hamad ditegaskan hukum asal bagi sesuatu dianggap sebagai halal, dianggap sebagai suci. Itu adalah pandangan jumhur di kalangan ulama, itu adalah pandangan ramai di kalangan para ulama kita. Jadi hukum asal bagi haiwan-haiwan adalah halal dimakan, melainkan di sana ada nas daripada syarak, kan, ada ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW yang melarang memakan haiwan tersebut. Hukum asal dalam tumbuh-tumbuhan adalah halal dan suci, kan, melainkan ada nas, melainkan ada ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW yang melarang perkara tersebut. Dan kita masih lagi membahaskan bab yang kedua, bab yang panjang berkaitan dengan istihala. Jadi sebagai kita recap sikit sebelum kita nak masuk dalam perbincangan pada hari ini, apakah itu istihala? Istihala maksudnya adalah apabila bahan najis ataupun haram berubah zatnya menjadi satu bahan lain yang berbeza dengan yang asal daripada segi nama, kriteria dan sifatnya, ia menjadi sesuatu yang suci. Jadi apa tu istihala? Senang kata adalah istihala adalah satu transformasi daripada benda yang najis menjadi benda yang suci. Transformation of impurities into purities. Jadi pertukaran daripada satu bahan kepada bahan yang lain. Jadi istihala ini tak semestinya maksudnya dia boleh jadi perubahan, pertukaran daripada yang najis kepada yang suci, ataupun pertukaran daripada zat yang suci menjadi zat yang najis. Jadi apa sebenarnya yang kita nak fokuskan tentang istihala? Istihala ada kaitan bila berlaku transformasi ini daripada satu zat kepada zat yang lain, maka kata para ulama kita, hukum yang kita pegang yang diberikan kepada zat tersebut adalah zat yang terakhir, iaitu the end product. Apa yang kita maksudkan? Jadi kalau sekiranya arak berubah, bertukar menjadi cuka, walaupun arak pada asalnya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi apabila bertukar menjadi cuka, maka dia menjadi halal, dia menjadi suci. Jadi itu adalah istihala, pertukaran daripada satu zat, daripada satu perkara menjadi perkara yang lain. Jadi istihala adalah transformasi satu zat kepada zat yang lain. Dalam kitab Dr. Nazih Hamad pada bab yang kedua ini ada banyak sandaran ataupun ada banyak evidence, banyak bukti, banyak hujah yang dibawa oleh Dr. Nazih Hamad untuk menyokong teori istihala ini, iaitu transformasi daripada satu zat menjadi zat yang lain. Selain daripada hadis Nabi SAW, selain daripada kesepakatan para ulama, maka di sana ada lagi satu sandaran, yang lagi satu hujah yang dibawa oleh Dr. Nazih Hamad,
iaitu sandaran yang ada kaitan dengan undang-undang ataupun peraturan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala letak dekat alam ini. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dah set dalam kehidupan manusia ini. Okay. Jadi di antara contoh-contoh yang diberikan oleh Dr. Nazir Hamad pada fasal yang kedua, pada bab yang kedua adalah tentang susu binatang ternakan. Kan? Dia kata adalah berasal daripada darah binatang. Dia jelaskan apabila darah yang najis dalam urat nadi bertukar menjadi susu, hilanglah hukum najis dan haramnya dan menjadi halal dan benda yang baik. Jadi Dr. Nazir Hamad dia bahaskan bagaimana susu binatang itu terhasil. Daripada asalnya darah binatang tersebut, salah satu komponen untuk menghasilkan susu yang ada pada binatang. Jadi susu yang dihasilkan oleh binatang, salah satu bahan aslinya adalah daripada darah binatang tersebut. Jadi darah dianggap sebagai najis, according to ramai di kalangan para ulama. Kemudian dia bertukar menjadi susu, walaupun pada asalnya adalah darah, iaitu najis, tetapi bila bertukar menjadi susu, maka dia dianggap sebagai halal, dia dianggap sebagai suci. Jadi para ulama memberikan hukum, memberikan penilaian, bukan berdasarkan perkara tersebut pada asalnya, tetapi adalah berdasarkan end product, berdasarkan natijahnya, berdasarkan kepada hasilnya. Jadi berlaku istihala, pertukaran daripada satu perkara menjadi perkara yang lain. Dalam isu ini, pertukaran daripada darah haiwan tersebut bertukar menjadi susu. Jadi darah adalah najis, susu adalah suci. Darah haram untuk kita konsum. Darah haram untuk kita makan, haram untuk kita minum, tetapi susu adalah dibenarkan bagi kita makan, bagi kita minum. Jadi kayu ukur ataupun hukum diberikan berdasarkan the end product, berdasarkan kepada natijah, iaitu susu. Okay. Jadi darah tukar menjadi susu, maka itu adalah salah satu proses dipanggil sebagai istihalah. Yang dibahaskan, dibawakan oleh Dr. Nazir Hamad dalam kitabnya ini, juga pernah dibahaskan oleh para ulama kita yang terdahulu. Jadi berkaitan dengan darah dan kaitan dengan susu ini pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 66, kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa dabil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit dari dalam perutnya, yang lahir dari antara hampas makanan dengan darah, iaitu susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi satu ayat yang panjang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang binatang-binatang ternak, kan, binatang ternak seperti lembu, kan, ataupun unta ataupun kambing. Kemudian yang paling penting sekali yang kita nak point out dalam this particular ayat adalah apa yang saya gelapkan dalam ayat ini adalah yang lahir dari antara hampas makanan dengan darah, iaitu susu yang bersih. Jadi seolah-olah kata Allah Subhanahu Wa Taala, susu yang kita dapat daripada binatang ternak itu adalah hasil daripada hampas makanan dan hasil daripada darah binatang itu sendiri. Jadi salah satu komponen yang menghasilkan susu adalah darah. Jadi ayat ini dia disebut tentang sedikit tentang istihala. Pada asalnya adalah darah, kemudian bertukar menjadi susu. Pada asalnya adalah najis, iaitu darah, kemudian bertukar menjadi benda yang suci, iaitu susu. Jadi ulama memberikan penilaian ataupun judgement, hukum berdasarkan the end product, berdasarkan natijah, iaitu susu. Jadi bila darah tukar menjadi susu, maka dia menjadi halal. Walaupun pada asalnya adalah darah, walaupun pada asalnya adalah diharamkan. Satu lagi sandaran ataupun contoh yang dibawa oleh Dr. Nazir Hamad dalam kitabnya untuk support the theory of istihala, transformasi zat
daripada najis kepada yang suci adalah berkaitan dengan pokok. Jadi disebutkan oleh Dr. Nazih Hamad, dia kata pokok kurma apabila disiram dengan air najis ataupun dibajai tanahnya dengan najis atau kotoran, kemudian bertukar kepada daun dan buah kurma yang masak ranum, maka buah tersebut adalah suci. Jadi Dr. Nazih Hamad dia beri contoh berkaitan dengan pokok pula, berkaitan dengan pohon. Walaupun pada asalnya diletakkan fertilizer, diletakkan baja, yang barangkali baja tersebut dia terhasil daripada najis binatang, najis haiwan. Kemudian pokok itu tumbuh, kemudian pokok itu ada daun, kemudian pokok itu menghasilkan buah. Walaupun pada asalnya ada diletakkan baja, walaupun pada asalnya ada diletakkan fertilizers, walaupun pada asalnya ada diletakkan najis haiwan sebagai fertilizer ataupun baja, tetapi the end product dia menghasilkan buah, maka buah tersebut dianggap sebagai halal dimakan. Walaupun yang pada awal-awal itu diletakkan baja, barangkali diletakkan najis binatang, iaitu benda yang haram untuk kita makan. Benda yang dianggap sebagai najis. Tetapi the end product adalah buah-buahan, maka itu adalah halal dan itu adalah suci. Jadi itulah juga contoh yang dibawa oleh Dr. Nazih Hamad untuk support the theory of istihalah. Contoh yang terakhir yang kita nak kongsi dengan antum semua pada sesi kali ini, salah satu contoh ataupun sandaran yang diletakkan oleh Dr. Nazih Hamad pada fasal yang kedua, pada bab yang kedua adalah berkaitan dengan air dan makanan. Apabila berubah menjadi air kencing, apabila berubah menjadi tahi manusia, maka ia menjadi najis. Jadi kita sebagai insan, kita semua makan, kita semua minum. Kan? Kita makan macam-macam, kita makan hotdog, kita makan ayam, kan? Kita makan daging, kita pun minum macam-macam. Ada yang minum Milo Ice, ada yang minum TO Ice, ada yang minum air susu. Kemudian apa yang kita makan, kemudian apa yang kita minum masuk ke dalam badan kita, menerusi mulut kita, maka akhirnya keluar, kan? Sama ada dalam bentuk air kencing ataupun keluar dalam bentuk tai. Jadi air kencing dan tai, kata para ulama kita adalah najis. Air kencing manusia, tahi manusia termasuk dalam najis. Tapi pada asalnya benda yang kita makan adalah benda yang halal. Pada asalnya adalah benda yang kita minum adalah benda yang halal, benda yang suci. Kan? Tetapi bila masuk ke dalam badan kita, kemudian keluar daripada badan kita sebagai najis. Jadi kita lihat kat sini berlaku istihalah daripada satu perkara yang halal bertukar menjadi satu perkara yang haram. Daripada satu perkara yang suci bertukar menjadi satu perkara yang najis. Jadi kayu ukur yang diletakkan oleh para ulama, penilaian yang diberikan oleh para ulama, hukum yang diberikan oleh para ulama adalah berdasarkan the end product. Jadi kalau yang keluar tu air kencing itu adalah najis. Walaupun barangkali dia berasal daripada air yang diminum oleh orang tersebut adalah air yang halal. Kalau the end product tersebut adalah tai manusia, yang walaupun pada asalnya adalah makanan yang halal yang dimakan, walaupun pada asalnya adalah halal dan suci, tetapi kerana end product dia adalah tai manusia, maka dia menjadi najis dan haram bagi manusia untuk consume ataupun makan najis. Jadi itulah contoh yang terakhir yang dibawakan oleh Dr. Nazih Hamad. Jadi selepas perbincangan kita mendengar pada perbincangan ini, ada 3 perkara yang saya nak rumuskan pada sesi kali ini. Pertama sekali adalah berkaitan dengan istihalah. Jadi tadi awal-awal dalam sesi ini kita mengatakan istihalah berlaku apabila bahan najis ataupun haram berubah zatnya menjadi satu bahan yang lain yang berbeza dengan yang asal daripada segi nama, kriteria dan sifatnya, ia menjadi sesuatu yang halal. Jadi kita tegaskan istihalah itu adalah bila bahan yang najis dia transform menjadi bahan yang suci. Istihalah adalah satu transformasi, benda yang haram dia bertukar menjadi benda yang halal. Jadi kayu ukur, hukum yang diberi adalah berdasarkan the end product. Apakah benda yang terakhir itu? Kalau benda yang terakhir itu adalah suci, maka dia jadi suci.
Kalau benda yang terakhir itu adalah haram dan najis, maka dia dianggap sebagai haram dan najis. Kita tak lihat kepada benda asalnya, tetapi kita lihat kepada benda yang ada end product dia. Dan pada fasal yang kedua ini, Dr. Nazir Hamad dia ada muatkan banyak sandaran, banyak hujah-hujahnya untuk menyokong istihalah, the theory of istihalah, pertukaran daripada satu zat menjadi zat yang lain. Ada sandarannya dia diambil daripada hadis Nabi SAW. Sebahagian sandarannya dia diambil daripada ijma' ulama', kesepakatan para ulama'. Salah satu contohnya adalah ulama' kita bersepakat daripada pelbagai mazhab, kalau arak bertukar menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia dianggap sebagai suci, dia dianggap sebagai halal. Okay? Dan ramai di kalangan para ulama' daripada pelbagai mazhab bersetuju dengan istihalah. Jadi istihalah ni dia bukan pandangan cuma satu mazhab sahaja. Bila Dr. Nazir Hamad dia kaji tulisan-tulisan para ulama' silam kita, baik daripada pelbagai mazhab, daripada mazhab Hanbali, daripada mazhab Maliki, daripada mazhab Syafi'i, daripada mazhab Hanafi, bahkan daripada mazhab Ibn Hazm, kita akan lihat ramai di kalangan para ulama' mereka ini setuju dengan istihalah. Okay. Jadi itu adalah di antara perkara-perkara yang penting yang kita nak share dengan antum, kita nak kongsi pada sesi kali ini. InsyaAllah sesi yang akan datang adalah bab yang ketiga, adalah berkaitan dengan istihlak, lagi satu teori yang harus difahami oleh orang-orang Islam sebelum kita boleh bincangkan tentang isu-isu kontemporari. Jadi the first few bab daripada buku Dr. Nazir Hamad ini, dia letakkan fondasi-fondasi yang penting, dia meletakkan asas-asas yang penting yang perlu diketahui oleh seorang Muslim sebelum kita boleh memahami isu-isu semasa. Jadi di antara isu-isu semasa yang ingin dibahaskan oleh Dr. Nazir Hamad dalam kitab ini adalah berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan yang haram dan najis dalam makanan dan ubat-ubatan. Jadi sebelum kita boleh faham tentang apa hukum Ustaz tentang gelatin yang mana sumbernya adalah daripada sumber khinzir sebagai contoh. Apa hukumnya? Sebelum kita boleh faham tentang hukum gelatin, Dr. Nazir Hamad berpandangan kita sepatutnya memahami terlebih dahulu berkaitan dengan istihalah dan juga berkaitan dengan istihlak yang akan dibincangkan pada fasal yang ataupun bab yang ketiga. Jadi sekian daripada saya bagi pada sesi kali ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.